membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 11 Oktober tahun 2024. Orang yang menyusahkan. Kejadian bab 31 ayat 6 dan 7. Yakub berkata kepada kedua-dua isterinya, Rahel dan Li, kamu pun tahu bahawa aku telah mengabdi pada ayahmu dengan sekuat tenaga. Meskipun begitu, ayahmu telah menipu aku. Dia mengubah upahku sampai 10 kali. Akan tetapi, Allah tidak mengizinkannya berbuat jahat terhadap aku. Siapakah yang menyebabkan kesusahan dalam kehidupan kamu? Bagaimanakah tindak balas kamu terhadap mereka? Adakah kamu menjerit kepada mereka? Hubungi seorang kawan dan luahkan segala perasaan. Beredar dari situ dan pergi bersiar-siar. Senaraikan semua sebab mengapa kamu perlu bersyukur untuk orang lain di dalam kehidupan kamu. Semua ini boleh menjadi cadangan bernas dalam mengatasi masalah di atas kecuali dalam hal menjerit. Di samping kaedah-kaedah yang berguna ini, saya ingin mengesyorkan sesuatu. Ambil perhatikan pada kitab Kejadian, terutama bab 24 hingga 35 mengenai kisah Yakub, seorang lelaki yang mempunyai ramai orang yang menyusahkannya dalam kehidupannya. Orang yang paling sukar dalam kehidupan Yakub ialah bapa mertuanya yang juga bapa saudaranya. Ya, keadaan memang rumit. Yakub tinggal bersama bapa saudaranya selepas dia meninggalkan kampung halaman kerana abangnya ingin membunuhnya. Bayangkan kesukaran Yakub. Di rumah bapa saudaranya, Yakub telah jatuh cinta dengan anak bongsu Laban yang bernama Rahel. Laban mengizinkan perkahwinan mereka sebagai pertukaran dengan Yakub untuk bekerja dengannya selama 7 tahun. Pada malam perkahwinan, Laban mengaturkan rancangannya. Mungkin pengantin lelaki telah mabuk dalam majlis perkahwinan. Kemah perkahwinan juga gelap dan pengantin perempuan memakai tudung pula. Biarpun apa yang telah berlaku, keesokan paginya apabila Yakub bangun, dia sedar bahawa bukan Rahel yang berada di sampingnya tetapi kakaknya Li. Yakub telah ditipu oleh orang tua iparnya. Laban memberi alasan bahawa adalah menjadi adat mereka untuk mengahwinkan anak perempuan yang lebih tua dahulu. Alangkah bagusnya jika dia memberitahu Yakub mengenai ini terlebih dahulu. Selepas ini, keadaan bertambah buruk lagi. Laban terus menipu Yakub, menukar kadar upah serta memperdayakannya. Keadaan berterusan selama 20 tahun. Jika kamu mempunyai orang yang menyusahkan kamu, kamu faham perasaan Yakub. Di sini ada beberapa cadangan dalam menanganinya. Pertama sekali, mungkinkah sudah tiba masanya untuk menamatkan perhubungan dengan orang ini? Beredar dari situ sahaja. Yakub beredar akhirnya. Ambil perhatian bahawa Yakub memang mahu beredar selepas 14 tahun di situ, tetapi Tuhan telah membiarkan dia berada di situ 6 tahun lagi. Mungkinkah ada sebab Tuhan membiarkan orang yang menyusahkan kamu dalam kehidupan kamu? Jika kamu tidak dapat mengelakkan diri dari mereka, sesuaikanlah diri kamu dengan keadaan di situ. Yakub menyesuaikan dirinya untuk ketika itu. Dia hanya mendiamkan diri serta terus menyesuaikan kehidupannya di situ. Akan tetapi, Yakub juga dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di sekelilingnya dan bekerja melalui orang yang sukar. Mungkinkah Tuhan menggunakan orang itu seperti cermin untuk kamu? Laban adalah cermin kepada Yakub. Segala penipuan yang dilakukan oleh Yakub terhadap abangnya menyebabkan abangnya ingin membunuhnya. Kini, Yakub faham perasaan begini. Mungkin Tuhan juga menggunakan orang yang sukar untuk menumpukan sudut tajam perangai kamu. Di sini,
Kita tidak mengatakan bahawa ini memberi alasan untuk melakukan dosa, tetapi kejahatan tidak dapat menghalang tujuan baik Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menggunakan orang yang menyusahkan dalam kehidupan Yesus untuk tujuan yang baik. Tuhan boleh menggunakan orang yang sukar untuk melemahkan serta merendahkan kesombongan kita. Yakub menjadi orang yang berbeza selepas 20 tahun bersama Laban. Tuhan adalah pengarang dalam kisah Yakub dan kamu juga. Ingatlah bahawa Tuhan juga mengarang kehidupan untuk orang yang sukar kerana Tuhan mengasihi mereka. Kamu juga boleh menjadi watak kecil dalam cerita mereka seperti mana Tuhan menggunakan Yakub supaya Laban mengabaikan berhala-berhalanya, merendahkan diri Laban dan membawanya mendekati Tuhan. Ingatlah bahawa kamu mungkin menjadi orang yang sukar dalam cerita orang lain dan mereka bersabar dengan kamu. Ini adalah satu perkara yang kamu patut bersyukur. Mungkin kamu perlu menulis ini di tempat yang lain atau kamu perlu menghubungi mereka. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, bukan sahaja Engkau telah mengampuni semua dosaku di dalam Yesus, tetapi Engkau begitu bersabar dengan aku setiap hari. Bantulah aku bersabar dengan yang lain juga, demi Yesus. Amin.